Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, dah bangun, dah makan, dah minum, dah mandi. Okey, kalau dah semua, okey, jom kita belajar tentang hari ini ialah tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey. Sebelum ni cikgu ada bagi task, ada bagi tugasan dekat awak tentang ayat tunggal, betul? Okey. Kebanyakannya semua betul. Cuma ada yang cikgu dah check semua. Cuma ada yang salah sikit lah. Salah daripada segi dia meletakkan kata hubung. Sorry lah. Cikgu record ni guna handphone. Dia akan keluar lah message lah apalah. So abaikan saja. Okey. Okey, cikgu dah check. Ada yang tulis bina ayat, dia ada guna kata hubung. Mungkin dia tak sedar ataupun dia cuai sikit. Sepatutnya benda tu tak terjadi sebab awak dah darjah 3 kan. So lepas ni boleh perbaiki. Okay. So sebelum tu sebelum kita menulis, kita buat aktiviti, jom kita dengar sama-sama tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Apa beza dia? Ayat tunggal tu macam mana? Ayat majmuk tu macam mana? Okey, kita refresh balik sebab mungkin awak dah lupa kan macam mana. So kita tengok. Tapi dalam video ni dia sebut tu macam itik. So nak macam boring kan? So kita dengarlah suara itik dia tu. Jangan gelap pula. Okey, dengar dan fahamkan. Okey, cikgu on sekarang. Satu lagi. Cikgu tak buat cikgu tak besarkan skrin ni sebab kalau cikgu buat dia akan jadi sengit. Dia akan besar, dia akan jadi sengit. Cikgu takut bukan sengit, maksudnya dia akan mood dia tu akan jadi besar menyebabkan yang pakai laptop dia terpaksa sengit kepala macam tu nak tengok kan. Jadi cikgu pun tak akan buat skrin besar lah. Cikgu biasa je. Cikgu buat biasa je. Okay. Cikgu harap awak nampak lah Okay. Jom kita tengok sama-sama. Kelas hari ni kita nak belajar tentang ayat tunggal. Okey, tunggal itu kalau kamu lihat sendiri, kalau apa yang kita tahu tunggal maksudnya ialah satu. Jadi dekat sini ayat tunggal ataupun dikenali sebagai ayat selapis ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Maksudnya dia tak ada kata hubung. Sebab itu dia dikenali sebagai ayat tunggal, iaitu satu subjek dan satu predikat. Kita boleh lihat contoh di sini. Gadis itu anak saya. Ini subjek, ini predikat. Ini digelar ayat tunggal kerana dalam ni tak ada kata hubung. Yang kedua, pelancong itu dari Jepun. Emak memasak nasi. Ahli gusti itu gemuk. Orang gila itu ketawa sendirian. Lukisannya sangat cantik. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, tips yang boleh cikgu bagi, awak nampak tak ni ada perkataan itu. Kalau yang sebelum, daripada perkataan itu sehingga sebelum. Okey, bukan suara itik. Suara Cik Mang kan? Okey, sambung-sambung. Itu dikenali sebagai subjek. Selepasnya automatik dia predikat. Itu tips yang boleh cikgu bagi. Okey, ingat ayat tunggal mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, sebelum ini kita telah belajar tentang ayat tunggal. Okey, hari ini kita nak tambah, kita belajar tentang ayat majmuk. Kalau kamu masih ingat, ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey, tapi hari ini kita lihat ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Okey, dia boleh satu subjek atau lebih, predikat pun boleh satu atau lebih dan mempunyai kata hubung. Contoh dekat sini, Suhaili suka makan nasi lemak. Itu merupakan ayat tunggal. Suhaili ialah subjek, suka makan nasi lemak ialah predikat. Okey. Yang kedua dia bagi ayat tunggal, Suhaili suka makan mi sup. Jadi, bila kita nak gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini dengan kata hubung contohnya yang sesuai ialah dan. Jadinya Suhaili suka makan nasi lemak dan mi sup. Jadi, automatik ayat ini telah bertukar menjadi ayat majmuk. Ingat, ayat tunggal ayat yang mempunyai satu subjek dan predikat. Tapi bila ada dua ayat tunggal yang kamu gabung, dia akan jadi ayat majmuk. Yang kedua ayat tunggal, rumah itu besar. Rumah itu rumah Fazli. Bila kita gabungkan dengan kata hubung yang, dia akan jadi rumah yang besar itu rumah Fazli. Okey. Yang ketiga, dia memberitahu kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, bila dia gabungkan kedua-dua ayat tunggal ini, dia akan menggunakan kata hubung bahawa. Dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Okey, contoh yang keempat, dia akan balik ke kampung. Dia ada masa lapang. Jadi kata hubung yang sesuai ialah apabila. Okey, dia akan balik ke kampung apabila ada masa lapang.
Okey, dia telah menjadi ayat majmuk kerana dia telah sambungkan ayat tadi dengan menggunakan kata hubung apabila. Jadi kamu kena ingat ayat tunggal ialah ayat yang single, ayat yang tunggal lah. Dia merupakan satu subjek dan satu predikat. Tetapi bila dia gabungkan dengan kata hubung, dia letak kata hubung, automatik ayat tu boleh jadi ayat majmuk. Dalam bahasa Melayu, dalam peperiksaan, dia boleh bagi kamu ayat majmuk, dia suruh kamu tukar kepada ayat tunggal. Jadi bila ayat majmuk, dia pergi kepada ayat tunggal, kamu lihat di sini. Dekat sini, ayat majmuk dia, dalam ni mestilah ada kata hubung. Cikgu dah beritahu tadi. Kalau awak tambah kata hubung, dia akan jadi ayat majmuk. Contohnya, kata hubung dia ialah dan. Jadi awak tahu, bila awak nak pecahkan dia jadi ayat tunggal, dia akan jadi Suhaili suka makan nasi lemak. Ayat yang kedua, Suhaili suka makan miso. Okey? Dalam peperiksaan juga, dia boleh suruh kamu gabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Okey, habis. Okey. So, seterusnya kita akan pergi ke okey, sorry. Okey, aktiviti. Okey, faham tak lagi ayat tunggal dengan ayat majmuk? Okey, cikgu ringkaskanlah. Senang bagi awak faham. Okey. Ayat tunggal dia ada satu subjek, satu predikat. Predikat ni apa benda? Predikat ni ialah menerangkan tentang subjek itu. Contoh yang paling mudah. Kereta itu berwarna merah. So, kereta itu ialah subjek. Okey, berwarna merah, predikat yang menerangkan tentang kereta itu. Berwarna merah. Dia nak menerangkan tentang kereta tu. Kereta tu adalah berwarna merah. So, itu maksud dia ayat tunggal. Ayat tunggal, dia tak boleh ada kata hubung. Okey, bila ada kata hubung, dia dah jadi ayat majmuk. Okey, ayat majmuk ni maksudnya dia ada kata hubung. Okey, bila ada kata hubung, automatik dia adalah ayat majmuk. Okey, faham tak? Apa benda ayat majmuk ni? Ingatlah, apa tu kata hubung? Ingat lagi tak kata hubung? Okey, kata hubung tu contohnya dan. Lagi? Ya, betul. Atau. Lagi? Lalu, tetapi, kerana, apabila, yang. Banyak. Okay? Awak boleh search kat Google. Tulis kata hubung. Dia keluar macam-macam kata hubung yang selama ni awak rasa, oh ni ke kata hubung. Baru awak tahu sebenarnya itu kata hubung. So, awak banyakkan membaca. Banyakkan mengkaji, mencari apa itu kata hubung. So, awak akan faham. Cikgu pasti yang awak semua adalah murid-murid yang rajin. Okay. Okey, teruskan. Kita teruskan dengan aktiviti hari ini. Okey. Awak boleh buka buku teks. Tak ada buku teks tak apa. Kita buka buku teks. Lah, kacau lah. Okey, buku teks. Apa panggil tu? Buku teks. Digital. Cikgu buka ni pun digital juga. Kemudian cikgu masukkan cikgu print screen, screenshot je. Okey, print screen. Okey, print screen screenshot samalah. Okey, so kita teruskan dengan aktiviti hari ni iaitu membaca. Okey, dekat sini. Okey, dekat sini awak nampak kan, awak boleh baca. Okey, boleh baca. Tajuk hari ni ialah membantu di dapur. Okey, bantu mak tak? Bantu ayah tak dekat dapur? Ada mak, ayah, ada mak boleh pandai masak, ada ayah pun ada yang boleh masak kan. Okey, so kita kena rajin membantu mak ayah kita di dapur. Okey, so kita teruskan dengan teks di bawah ini. Okey, teks ni. Okey, ni teks ni awak boleh baca. Okey, kita baca sama-sama. Nabila ke dapur. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Encik Abdul Aziz. Encik Abdul Aziz ni ayah saya. Nama saya Farihan binti Abdul Aziz. Okey. Encik Abdul Aziz pula membawa barang-barang kering. Nasri membantu ayahnya. Wah, segarnya sayuran dan ikan-ikan ini.
Ibu sungguh pandai memilihnya, kata Nabila. Puan Zainab tersenyum. Nabila, kita mestilah makan makanan yang segar. Makanan yang segar mengandungi vitamin, kata ibunya. Mengapakah kita memerlukan vitamin? Tanya Nabila. Kita memerlukan vitamin kerana vitamin memberikan kita tenaga. Vitamin juga menjadikan badan kita sihat. Minda kita pula akan cerdas. Jelas Encik Abdul Aziz kepada Nabila sambil meletakkan barang-barang di atas meja. Setelah ibunya siap membersihkan ikan, daging dan sayuran, Nabila membantu ibunya menyimpan bahan itu ke dalam peti sejuk. Nasri pula menyusun bahan-bahan kering ke dalam almari. Habis. Selesai teks yang saya dah baca. So, dalam ni ada ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Okey, ada ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Ayat tunggal dan ayat majmuk lah tu maksud saya. Okey, so yang pertama, cuba awak baca ayat yang pertama. Nabila ke dapur. Itu ayat apa? Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ya, ayat tunggal. Sebab ada satu predikat. Satu subjek dan satu predikat. Okey. Nabila subjek, ke dapur predikat. Dia nak menerangkan Nabila tu pergi ke dapur. Okey. Kemudian, baca ayat berwarna biru. Okey. Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Agak-agak ayat tunggal ke ayat majmuk? Ya, pandai. Ayat majmuk. Sebab apa? Sebab ada kata hubung. Pandai. Mana kata hubung? Ni kata hubung. Ni kata hubung ni. Ni. Okey. Tu kata hubung dan. So, automatik dia dah jadi ayat majmuk. Pandai. So, tugasan awak pada hari ini ialah awak keluarkan buku. Okey, awak tahu kan buku awak ada berapa? Okey, buku awak ada, saya nak awak guna buku bahasa Melayu ada 4. Okey. 1 buku panjang, buku penulisan. Okey, buku penulisan. Yang kedua, 2 lagi buku ialah buku garis 1. Tak kisahlah nombor berapa tapi garis 1. Okey, garis 1 untuk satu pemahaman, satu lagi tata bahasa. Kemudian yang lagi satu ialah buku garis 3. Untuk kita cantikkan tulisan lah. Untuk tulisan, buku tulisan garis 3. Tahu kan? Sama je macam tahun 2 awak dulu. Okey, sekarang ni untuk tugasan hari ni, cikgu nak awak buat dalam buku tata bahasa, buku garis 1 tata bahasa. Okey, apa yang awak kena buat ialah pertama mestilah biasalah awak kena tulis hari. Okey, kemudian awak tulis tarikh. Okey, tajuk dia awak tulis ni, tajuk dia. Ni membantu di dapur, awak salin tajuk dia. Kemudian awak tulis ayat tunggal. Awak tulis dululah ayat tunggal. Okey, tajuk dia yang atas. Okey, awak selang sebaris. Okey, selang sebaris awak tulis ayat tunggal. Okey, awak dalam teks yang awak dah buat ni, yang awak dah baca ni, bukan yang buat, yang baca ni, awak cari ayat tunggal. Okey, katakan awak dah dapat. Contohlah Nabila ke dapur. Itu ayat tunggal kan? So awak tulis ayat tunggal. Okey, garis nombor 1. Tulis di bawah dia. Nombor 1 titik. Tulis Nabila ke dapur. Titik. Habis. Okey, cari nombor 2 pula. Ayat tunggal. Cari. Okey, dapatlah. Saya tak nak bagi jawapan. Awak buat sendiri. Okey, nombor 2. Awak cari jawapan. Okey, ayat tunggal.
Ada lagi tak? Okey, ada lagi. Nombor 3. Dapat jawapan? Okey, cari, masukkan dalam nombor 3. Tulis nombor 3. Kemudian ada lagi tak? Ada, cari. Sampailah awak dah habis dah. Tak ada dah ayat tunggal. So, awak nak pergi ke ayat majmuk. Awak selang sebaris. Awak pergi ke ayat majmuk. Tulislah ayat majmuk. Okey, garis. Selang sebaris ataupun terpulang. Nak selang pun boleh. Tak selang pun boleh. Awak tulis nombor 1. Okey. Tulis, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Titik. Okey, faham? Okey, nombor 2 pula. Cari ayat majmuk. Kemudian awak salin. Nombor 3 pula, cari ayat majmuk. Sampailah awak habis dah. Tak jumpa dah ayat. Dah habis dah. So, itu tugasan awak pada hari ini. Dah siap? Awak snap tugasan awak. Okey, jelas jelas. Snap dengan jelas. Kemudian awak send. Okey, awak snap. Awak hantar ke Google Classroom. Hand in. Okey, hand in di Google Classroom untuk cikgu tik tugasan awak dan cikgu ambil kehadiran awak jugalah. Okey. So, itu saja pada hari ini, pembelajaran pada hari ini. Semoga berjaya, semoga siap, semoga cepat hantar. Itu saja. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.